Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di bahagian akhir daripada ayat yang kedua yang kita bicarakan semalam tentang sunnatullahi wa lan tajida li sunnatillahi tabdila, iaitu sunnah Allah yang kamu pasti tidak akan dapati bahawa sunnah itu berubah. Apa sunnahnya? Sunnahnya ialah apabila seseorang itu telah menuturkan dengan kalimah syahadah, maka sudah pasti dia akan diuji oleh Allah. Keimanannya, ketakwaannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ujian-ujian itu dalam bentuk kewajipan-kewajipan yang terpaksa, yang mesti dia tunaikan, ataupun ujian-ujian itu dalam bentuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kegemarannya, ataupun ujian itu dalam bentuk musibah yang menimpa daripada masa ke semasa, daripada keadaan ke keadaan, termasuk penyakit-penyakit yang menimpa seseorang. Apapun keadaannya, terutamanya di bidang jihad, mempertahankan agama Allah, maka sudah pastilah ujian yang lebih besar dan lebih berat, kerana jihad adalah kemuncak kepada seluruh amalan-amalan. Dinyatakan di sini bahawa bertambah tinggi darjat iman, bertambah besarlah cubaan. Dan kita ada sebut semalam bahawa apabila seseorang itu tidak diuji, tidak dicoba, maka hendaklah dia berwaspada. Kerana jika ahabballahu 'abdan ibtalahu, apabila Allah Ta'ala kasih akan seseorang hambanya, dia akan uji hambanya. Apabila ia tidak diuji, maka hendaklah ia waspada. Di dalam ilmu tasawuf, hendaklah dia khawatir barangkali dia termasuk di kalangan orang-orang yang tidak disayangi, tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, ujian adalah merupakan sebahagian daripada kehidupan orang yang beriman. Oleh sebab itulah ketika ditanya orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang lebih berat dan hebat ujiannya, cobaannya yang terpaksa ia diretai, beliau menjawab, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Seteruk-teruk ataupun yang paling sangat ditimpa dengan cubaan dan ujian ialah Nabi-Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Nabi hampir wafat, maka badan Nabi itu kepanasan, badan Nabi itu kepanasan. Lalu ia meminta kepada Fatimah, meminta kepada Aisyah yang sedang menghadap baginda satu bekas air, satu bekas air. Dan kemudiannya bagaimana kepanasan badan itu dirasai oleh Fatimah luar biasa, luar biasa. Maknanya tidak sepanas orang lain, tidak sepanas orang lain. Sehingganya belas kasihan Fatimah melihat ayandanya dicuba dengan suhu badan yang luar biasa. Maka ditanya oleh Fatimah kepada Nabi tentang kepanasan suhu yang Nabi rasai waktu demam untuk wafat itu. Maka Nabi kata, sesungguhnya kami, yang bermaksud sesungguhnya kami para Nabi-Nabi akan diberikan ujian sekali ganda lebih daripada orang biasa. Maknanya kalau suhu yang panas itu dirasai oleh kita,
barangkali suhunya 39, 38, maka dia kalau Nabi itu sekali gandakan lebih panas. Dan bagi orang biasa ia membawa kematian, tetapi bagi Nabi SAW itu adalah merupakan tanda ujian Allah lebih berat ditimpakan ke atas orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna bahawa orang yang lari daripada ujian, ataupun orang yang tidak bersedia untuk memikul tugas dan tanggungjawab kerana takut dengan ujian-ujian, itu bukan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Taala kasih sanggup menerima ujian-ujian dan sanggup berdepan dengan tanggungjawab-tanggungjawab, tanda untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian besar daripada kita ni guru. Sebahagian besar daripada kita setidak-tidaknya guru di dalam rumah kita. Kita sangat kasih sayang pada anak yang suka ambil tanggungjawab. Kita sangat tidak selesa dengan anak yang lari daripada tanggungjawab. Kita sangat rasa bahagia dengan anak yang suka tanggungjawab, suka pikul tanggungjawab dan bertanggungjawab. Dan dia tabah sabar menerima ujian-ujian semasa dia memikul tanggungjawab. Maka anak itu anak yang istimewa pada kita. Maka apatah lagi Allah, hamba-Nya yang istimewa, iaitu para nabi-nabi yang sanggup menerima ujian-ujian daripada Allah. Dan di sana ada 5 rasul yang disebut sebagai ulul azmi minar rusul. Azmi itu daripada azam. Ulu bermakna yang mempunyai keazaman yang cukup kuat dalam memikul tugas dan tanggungjawab. Itu dipanggil ulul azmi minar rusul. Maknanya mereka berdepan dengan ujian yang paling berat, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan mereka bertahan dengan ujian-ujian tersebut. Ini yang disebut sebagai ulul azmi minar rusul, iaitu yang mempunyai azam yang kuat, yang luar biasa. Maka bila ditanya siapakah orang yang paling berat menerima fitnah ujian, siapakah yang paling berat menerima fitnah dan ujian itu, kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Fitnah berupa memikul tugas dan tanggungjawab dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, dan juga berupa musibah yang ditimpakan kepada mereka. Maka al-anbiya yang paling banyak dan berat menerima ujian seperti itu. Thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian yang juga berat menerima maknanya cubaan-cubaan itu ialah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh siapa? Orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba-hamba Allah. Yang ini pun kita kena faham. Jangan kita faham soleh dengan pengertian yang sempit, bahawa yang dikatakan soleh itu sekadar menunaikan hubungannya dan tanggungjawabnya dengan Tuhan. Bukan hanya hablum minallah, tetapi yang dikatakan salihun alladhi adda huquq Allah wa huquq al-ibad. Orang yang menunaikan hak Allah dan orang yang menunaikan hak hamba-hamba Allah. Itulah orang yang soleh. Itulah orang yang soleh. Jadi maknanya di situ, bagaimana orang yang soleh itu dia akan berdepan dengan ujian, cobaan, dugaan apabila dia menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Mungkin kalau orang itu menunaikan hak Allah, ujiannya ada. Kalau digabungkan pula bagaimana dia menunaikan hak hamba-hamba Allah, maka ujiannya akan berganda. Jadi dengan sebab itulah barangkali ada orang yang nampak amal soleh itu hanya tikar sembahyang, hanya sejadah, hanya iktikaf, tak cukup. Sebenarnya jihadnya di lapangan untuk mengangkat martabat umat dari sudut pendidikannya, dari sudut pemerintahannya, dari sudut sosialnya, dari sudut pengurusannya, keuangannya dan sebagainya, itu juga sebahagian daripada amal yang soleh. Sebahagian daripada amal yang soleh. Sebab itulah dikatakan di sini thummas salihun, thummal amsal fal amsal. Sesudah itu orang yang seumpama orang yang soleh, orang-orang yang seumpama orang-orang yang soleh. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi, akan diuji dan dicoba seseorang itu menurut kadar agamanya. Lagi kuat agamanya, lagi kuat cobaannya. Dan kita pun sedia maklumkan dalam persidangan iblis serta syaitan-syaitannya,
Bukankah ada di sana, maknanya kita kata perhimpunan untuk membuat penilaian, ya, perhimpunan untuk membuat penilaian apabila pertukaran pergantian antara malaikat, ya, dengan syaitan-syaitan, maknanya di sebelah awal-awal malam, iaitu di sebelah petang, awal-awal pagi, di sebelah subuh. Bukankah kita dapati bahawa di sana ada dua persidangan? Allah bersidang dengan para malaikatnya, bagaimana kamu tinggalkan hamba-Ku. Iblis pun bersidang dengan syaitannya, bagaimana kamu dengan pekerjaan kamu. Seorang yang kuat imannya, yang kuat agamanya, maka akan diutuskan oleh Jibril seorang pengacau, penyesat, syaitan yang lebih besar, yang lebih kuat untuk mengganggu, ya, untuk mengganggu. Jadi ini maknanya kita kata berdasarkan hadis Nabi, yubtala rajulu ala hasabi dinihi, ya, sepatutnya ala hasbi dinihi. Fa in kana fi dinihi salama zida lahu fil bala. Bertambah tebal agamanya, ya, bertambah tebal agamanya, maka bertambah hebatlah cobaan yang akan diterima. Jadi dengan sebab itu, jangan kita fikir apabila Nabi sudah sampai ke kota Madinah maka selesai, tidak ada cobaan. Memang di Mekah itu luar biasa cobaan dan dugaan yang terpaksa Nabi terima. Tetapi jangan fikir bahawasanya bila Nabi sudah sampai di Madinah segala-galanya selesa dan mudah. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi maknanya kita kata gugatan, tidak ada lagi maknanya usaha-usaha musuh, tidak. Nabi berdepan dengan pelbagai ujian-ujian dari dalam, dari luar. Dari luar, musyrikin Mekah tidak duduk diam, dan juga bani ataupun kabilah-kabilah Arab yang sanggup diupah oleh musyrikin Mekah, ya. Kemudian dalam masa yang sama di dalam, Nabi berdepan dengan golongan Yahudi yang membuat kacau di dalam kota Madinah, dan juga berdepan dengan golongan munafikin yang juga maknanya menjadi musuh di dalam selimut. Jadi maknanya apapun keadaannya, kita itu semua di dalam keadaan diuji sampai ke akhir hayat pun ada ujian. Sampai ke akhir hayat supaya kita mati di dalam su'ul khatimah dengan ujian-ujian yang datang, maka seseorang yang tewas akan mati di dalam su'ul khatimah. Itu yang kita berdoa, Allah akhtim lana bi husnil khatimah, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkanlah hati-hati kami ini di atas agamamu dan mentaati perintahmu. Artinya tidak ada henti ujian-ujian yang kita terpaksa tuntut sampai ke akhir hayat. Sebab itulah orang yang beriman dipanggil dengan suatu panggilan dan seruan yang ganjil, iaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi kita ganjil. Sebab apa? Dia bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Kalau dah beriman, apa lagi? Tentulah mati di dalam iman, tentulah mati dalam Islam. Tapi Tuhan kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu itu Islam, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya orang yang beriman akan diuji sampai ke akhir hayatnya. Al-ibratu bil khawatim. Maka diambil kira kita ini dengan kesudahan kita. Sangat-sangat penting diambil kira kita ini dengan kesudahan kita. Tuan-tuan dan puan, kalau orang lari 4 kali 100 meter, ya, first runner-nya hebat, second runner-nya okey, third runner-nya hebat, last runner-nya ya Allah, koman benar ada. Baton pun tak dipegangnya, ya. Baton pun terlepas. Mudah-mudah ambil baton apa ya. Jadi finishing, ya, kesudahan itu ya Allah sangat-sangat penting. Itu yang kita berdoa kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. La tuzigh dengan ghaib, bukan la tuzigh. Kadang-kadang silap baca doa, ya tak? Kadang-kadang imam pun silap.
la tuzi' katanya, la tuzir dengan ring, ya tak? Quluban, jangan sesatkan dan palingkan hati-hati kami. Ya, juga tsabbit quluban ala dinika wa ala ta'atik, dan juga Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu nak menunjukkan kita tak boleh menyombong, hendaklah kita berada di dalam keadaan khauf war raja, antara khauf war raja, takut tentang kesudahan, raja harap mudah-mudahan. Jadi begitulah kedudukan seseorang muslim mukmin, supaya tidak sombong. Kalau tidak ada khauf, dia akan sombong. Kalau tidak ada raja, dia akan putus asa. Di situ ya konsekuensinya. Kalau tidak ada khauf, tak ada langsung rasa takut dengan kesudahan, dia akan jadi sombong, mendapik dada. Ya, dia kata teman, syurga ni tak ada masalah dah. Tinggal lagi nak masuk pintu mana aja. Janganlah sombong begitu. Janganlah sombong begitu. Jadi kena ada perasaan takut itu, khauf. Kita tak tahu kesudahan kita. Al-ibratu bil khawatir. Yang kedua, kena ada raja. Raja ni ada menaruh harapan, mudah-mudahan walaupun sembahyang kita tak seberapa, sembahyang kita tak khusyuk, mudah-mudahan harapannya agar Allah Ta'ala terima. Raja, harapan itu kena ada juga. Sebab kalau tak ada raja, dia jadi putus asa. Habis teman, binasa dia, punah teman ni, neraka duit, begitu. Langsung tak ada raja kan. Jadi dengan sebab itulah dia suruh kita tu dalam ilmu tasawuf duduk di antara dua keadaan, bainal khaufi war raja. Yang kedua-duanya adalah ibarat dua sayap burung yang membina, maknanya kita kata keseimbangan dalam diri kita. Sayap burung ini kiri kanan itu yang membina keseimbangan dalam penerbangan. Jadi kita yang jadi seimbang dalam kehidupan ini pasti ada dua sifat ini, khauf war raja, takut dan harap. Inilah yang menjadikan kita itu ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kita masuk kepada ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Demi sesungguhnya, kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka. Dikatakan di situ, iaitu umat-umat nabi-nabi yang terdahulu yang telah mengaku beriman kepada seruan dan dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi. Paling tidak kita lihat bagaimana Habil, bagaimana kita kata bagaimana Qabil teruji dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapati bahawa adiknya Habil berjaya dalam ujian itu, tapi Qabil gagal. Qabil gagal. Jadi sudah ada ujian daripada awal lagi. Sudah ada ujian daripada awal lagi. Jadi dikatakan di situ yang telah mengaku beriman kepada seruan dan dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi, maka dengan sendirinya dia akan menongkak arus perdana. Dia akan menongkak arus perdana. Maknanya dia akan terpaksa berdepan dengan arus perdana yang berbeza. Arus jahiliyah, arus kufur yang berbeza dengan arus iman dan arus Islam. Dengan sendirinya orang yang bawa iman, yang bawa kebenaran, dia akan berdepan dengan arus perdana yang berbeza dengan arus yang dia bawa. Maka dengan sebab itulah Nabi berpesan, la takun imma, jangan jadi yes man. La takun imma, in ahsanan nas ahsantu, wa in asa'tu. Kalau orang baik, baiklah aku. Wa in asa'u asa'tu. Kalau dia jahat, jahat aku. Dia ada di dalam peribahasa Melayu. Tapi perlu juga kita orang kata ambil kira peribahasa itu. Masuk kandang kambing, nyembek, masuk kandang roboh, muak. Betul tu. Takkanlah masuk kandang kambing dan tak muak pula. Barulah roboh nengok kita je. Tapi jangan sampai kita maknanya terjebak dengan arus pragmatisme sehingga kita tidak ada prinsip. Jangan kita terbawa-bawa dengan tuntutan pragmatisme sehingga kita tidak ada prinsip. Orang makan dengan garpu, kita makan dengan garpu. Pasal kita dinner 5 bintang.
Orang pakai garpu sudut, pakai ni, itu tak ada masalah. Sebab itu bukan melibatkan prinsip. Tapi kalau dia menutup, nutup ya. Kalau ditutuhnya benda yang haram, ada hamburger pula di situ, ada di situ. Tak jadi weh. Tak jadi dah. Soal garpu, soal sudu itu tak ada masalah. Soal chopstick pun tak ada masalah. Ya. Yang penting maknanya kita dikatakan di situ ialah jangan yang dimakan itu benda yang haram. Jangan kerana pragmatis, kerana pragmatisme lalu kita gagaikan prinsip. Kalau orang itu makan dengan tangan, dia tak jadi apa. Dia makan dengan tangan ikut sunnah katanya. Duduk pun ikut sunnah katanya. Padahal yang ditutup tu rezeki orang. Yang dimakan tu rezeki orang. Dia rampas neraka orang, dia pula ngenyok makan. Yang itu makan ikut sunnah pun tak jadi apa. Serupa macam orang curi ayam minta tolong sembelih. Ayam yang curi tolong sembelih kan kejap teman nak makan kan. Tak halal pula. Sembelih pun tak halal sudahnya. Sembelih pun tak halal sudahnya. Jadi maknanya walaupun kita ada aspek yang kita kena pragmatik, tapi jangan sampai tak ada prinsip. Jangan sampai tak ada prinsip. Jadi maknanya di situ bagaimana ujian yang dihadapi, jangan sampai kita itu jadi yes segala-galanya. Nabi kata la takun imma ni kira nak ngangguk je. Tak ada ngedin langsung, kira nak ngangguk je. Baik, yes sir. Alright sir. I'm your obedient servant sir. Kan? Tak ada, bukan begitu caranya. Ada benda yang boleh kita angguk, ada benda yang mesti kita ngelak. Tak boleh. Tak boleh. Ada benda yang kita kena ngelak, bukan semua kena angguk. Sebab itu Nabi dah pesan la takun imma, jangan jadi orang yang dikatakan yes man, tunduk saja. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Kalau orang baik aku pun baik, kalau orang jahat aku pun jahat. Wala, tapi kata Nabi waqinu anfusakum, tetapi hendaklah kamu tetapkan diri kamu. Nabi guna perkataan waqinu ni daripada watan ni maknanya tinggi tetap. Jangan berganjal, itu maknanya watan, mustautin. Jadi Nabi kata waqinu anfusakum, tetapkan pendirian kamu. Apa pun nak jadi, akidah, agama Allah, syariat Allah, benda yang tak boleh kita gadaikan, tak boleh kita tukar ganti, tak boleh kita tukar ganti. Ini maknanya suasana yang dibawa sehingga berlakulah ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Mereka ini beriman kepada Tuhan Allah yang Esa, lantaran mereka melihat bagaimana seorang budak yang begitu yakin dengan Allah, ia cuba dibunuh oleh raja, tak dapat dibunuh, suruh campak daripada kemuncak bukit, tak mati-mati. Kemudian dibenam di dalam, maknanya kita kata laut, tak mati-mati. Kemudian kata di budak tu, senang je nak bunuh patik ni, kata di budak NAA 7707 NAA 7707 minta ubah. Jadi maknanya sampai budak tu kata senang, jangan nak bunuh patik. Tuan tu kena bunuh patik dengan nama Allah. Dengan nama Allah, maka patik kalau dengan nama Allah, ya Allah Ta'ala izinkan, patik-patik. Maknanya letakkan patik, ikat patik pada pokok, kemudian panahlah dengan nama Allah. Berbenarlah bila demo ni tadi, orang suruhan raja ni maknanya memanah dengan nama Allah, akhirnya mati budak ni. Ekoran daripada itu, majoriti yang menyaksikan peristiwa itu sujud terbungkam. Amanna bi rabbi hadzal ghulam. Kami beriman dengan Tuhan yang disembah oleh budak ini. Raja dengar itu, maaf, raja keluarkan satu, maknanya kita kata pengumuman, siapa juga yang mengakunya beriman, maka korek lubang, maknanya kita kata lubang sebesar-besarnya ataupun parit sebesar-besarnya, dipanggil ukhdud,
korek sebesar-besarnya, kemudian nyalakan api. Kemudian setiap rakyat ini mesti dipanggil untuk bertanya tentang keimanannya dan akidahnya, siapa yang dia percaya. Kalau dia percaya kepada Tuhan yang disembah oleh budak ini, Tuhan yang esa, yang satu itu, campakkan ke dalam parit yang ada api yang dikatakan an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Bila dia tengok orang-orang yang beriman terbakar kerana api yang ada di dalam parit yang besar itu, dia duduk di tepi itu. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dia menyaksikan peristiwa itu dengan rasa megahnya, ya, membunuh orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah ada tindakan melainkan antara mereka ini beriman kepada Allah yang sifatnya Al-Aziz, yang Maha Gagah, Al-Hamid, yang amat terpuji. Ujian itu kadang-kadang berat juga, maka sesungguhnya tahulah Allah akan orang-orang yang benar. Fala ya'lamallahu alladhina sadaqu, fala ya'lamallahu alladhina sadaqu, fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu. Maka dengan ujian itu sesungguhnya tahulah Allah akan orang-orang yang benar dalam dakwaan. Tuan-tuan, ilmu Allah kan ada dua. Satu dipanggil yang ghaib, satu lagi yang dipanggil syahadah. Itu dikatakan alimul ghaibi wasyahadah. Ayat ini sebenarnya nak dikaitkan dengan ilmu Allah yang syahadah. Syahadah ni maknanya yang nampak, ya, yang nampak. Ada di sana ilmu Allah yang ghaib, yang tak nampak. Sebenarnya dari sudut ilmu ghaibnya, Allah Ta'ala tahu seseorang ini sebelum diuji. Allah dah tahu keimanan dia ini tulen ke palsu. Tapi ayat ini dipanggil sebagai ilmu al-musyahadah ataupun ilmu yang syahadah. Maknanya Allah nak memperlihatkan dan mempersaksikan kepada manusia siapa yang sebenarnya tulen imannya, siapa yang sebenarnya palsu imannya. Caranya bagaimana? Kita tak tahu, Allah tahu, sebab Allah itu alimul ghaib. Dan di sini kita kata Allah Ta'ala nak mengizharkan, nak menyatakan kepada kita siapakah sebenarnya iman yang tulen. Orang yang tulen imannya ialah orang yang bertahan, dapat bertahan bila menerima ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian tadi saya dah sebut, mungkin dalam bentuk ketaatan, itu pun satu ujian. Nak buat itu, nak buat ini, nak berhijrah, satu ujian. Nak jihad, satu ujian. Nak hijrah nak senang, tuan-tuan. Kita dah biasa dengan arus perdana, kan? Happy go lucky, hidup cara Pepsi, Coca-Cola, Coke, ya tak? Kita dah biasa nak ubah tu bukan senang. Kita dah memang kebiasaan kita begitu. Itu pun satu ujian. Dan kadang-kadang ujian itu dalam bentuk meninggalkan kemaksiatan. Kadang-kadang ujian itu dalam bentuk, maknanya kita kata musibah yang menimpa. Jadi maknanya di situ Allah Ta'ala tahu kita ini bakal akan bertahan ataupun tidak. Tetapi yang dibicarakan ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Tuan-tuan kena faham ayat ni 2, 3 bicara ni tentang orang yang baru masuk Islam. Bicara tentang Khabbab, bicara tentang maknanya Yasir, bicara tentang Ammar, orang yang baru masuk Islam. Jadi kita semua orang tak nampak siapa yang boleh bertahan, siapa yang benar tulen keimanannya. Nak kira masuklah. Tidak, tapi apakah memang dia orang kata yang betul-betul sejati dengan Islam, dengan kebenaran, dengan perjuangan? Untuk diketahui secara musyahadah, secara syahadah, secara penyaksian, nampak dan Allah perlihatkan, Allah nampakkan. Inilah yang dimaksudkan fala ya'lamallahu alladhina sadaqu. Allah akan tahu berdasarkan ilmu yang boleh dilihat oleh manusia.